Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar klien-klien AADK Daerah Sabak Benam? Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat dan dirahmati oleh Allah di samping keluarga. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi satu tajuk di bawah pencegahan relapse, iaitu trigger emosi. Setiap klien mempunyai trigger emosi yang tersendiri dan juga unik. Emosi yang dimasukkan ini adalah emosi yang boleh menyebabkan klien menjadi relapse atau kembali menagih. Kepada klien di dalam proses kepulihan, sekiranya dapat mengelakkan mengalami emosi seperti kesunyian, kemarahan atau rasa terpinggir, klien ini tidak akan kembali menagih. Trigger emosi ini merupakan tanda amaran kepada klien. Seperti yang saya sebutkan tadi, 3 perasaan ataupun 3 emosi yang negatif itu, iaitu yang pertama tadi, kesunyian. Saya faham ya, klien-klien kadang-kadang tak boleh nak lupakan sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan semasa di dalam gaya hidup seorang penagih dadah. Okey. Dan kadang-kadang ada juga klien kita yang berjauhan dengan keluarga dan menjadi sunyi, berasa kesunyian. Kena ingat, perasaan sunyi ini boleh menyebabkan klien kembali untuk mengambil dadah. Yang kedua tadi, kemarahan. Perasaan marah. Okay. Semasa awal kepulihan, selalunya klien akan diuji sangat hebat. Yang boleh menyebabkan perasaan marah itu kembali ataupun menjadi sangat marah. Kadang-kadang perasaan marah ini merupakan salah satu trigger yang menyebabkan anda kembali menagih atau relapse. Dan yang ketiga adalah perasaan diri itu dipinggirkan. Okey, rasa seperti tidak berguna. Kena ingat ya, salah satu matlamat yang ingin dicapai dalam proses kepulihan adalah kita mengekalkan kemiskinan. Selalunya seorang klien yang berada di dalam proses kepulihan biasanya dia merasa bangga dan boleh memberikan alasan yang baik apa yang boleh mereka capai. Kadang-kala ada juga klien yang merasakan mereka terpaksa menyerahkan masa dan perkara berharga mereka demi kepulihan ini. Kepulihan ini ada setengah klien melihat seperti hukuman penjara, iaitu satu perkara yang perlu dilalui. Inilah yang telah menyebabkan maksud kepulihan itu bertukar, maksud sebenar kepulihan. Okey, situasi yang tidak stabil juga boleh mempercepatkan klien menjadi relapse atau kembali menagih. Jadi sangat penting ya, klien-klien di Daerah Sabak Benam ni untuk menyedari tanda-tanda amaran emosi ini. Jangan biarkan terus emosi anda dibuat oleh emosi negatif ini, seolah-olah anda membenarkan diri anda hanyut dan akhirnya menjadi relapse. Salah satu tadi saya dah sebut, salah satu matlamat dalam proses kepulihan adalah mempelajari cara untuk pisahkan fikiran, tingkah laku dan emosi supaya klien-klien boleh mengawal apa yang difikirkan dan bagaimana klien bertingkah laku. Okey, adalah penting untuk mengenal pasti dan juga memahami emosi sendiri supaya tindakan kita tidak diganggu oleh perasaan. Saya ingat saya pernah ada satu sesi saya ada tajuk yang berkaitan dengan emosi, yang berkaitan dengan pemikiran, emosi dan juga tingkah laku. Saya selalu sebut dalam sesi sebelum ni, apa yang berada di dalam minda kita ini selalunya akan mempengaruhi perasaan kita. Dan apabila perasaan kita dipengaruhi, tindakan kita akan sama ada yang betul, yang baik ataupun yang tidak baik dan yang negatif. So kena pasti. Sebab tu kena faham, kena tahu diri sendiri. Kita sendiri saja yang faham dengan trigger emosi dalam diri kita, bukan orang lain. Okey, kadang-kadang ada yang akan bertanya Puan, macam mana cara atasi emosi, trigger emosi ini? Saya tahu ada yang akan berfikir macam tu. Okey, saya share caranya dengan menulis. Caranya dengan menulis. Sebab menulis ini merupakan satu langkah yang
baik untuk kita mengenal pasti dan memahami perasaan kita sendiri. Tak perlu pun awak klien-klien semua nak memastikan bahawa penulisan kita itu edaannya betul, tata bahasanya betul. Dia ibarat seperti anda membuat diary sendiri. Tulis diary. Kadang-kadang kan setiap orang kan kadang ada diary ni kan. Kita tulis hari ni kita buat apa perasaan kita pada hari ini. Jadi itu satu cara untuk klien nak kenal pasti emosi dan juga kita nak releasekan emosi kita itu, nak keluarkan emosi negatif kita itu adalah cara menulis. Kita luahkan. Kita luahkan dengan cara penulisan. Okey. Biarkan kata-kata yang keluar itu adalah ikhlas daripada hati kita. Maksudnya apa perasaan kita pada hari itu. Mungkin boleh start klien-klien ADK Darah Sebab Pernah membuat diary. Dan boleh share selepas habis PKP nanti, mungkin boleh share nanti dalam sesi dengan saya. Sebab menulis tentang emosi ini membolehkan kita memahami diri kita sendiri. Dan ia adalah salah satu cara untuk kita elakkan stres. Elakkan stres emosi kita. Sebab bila berlakunya trigger emosi ini, dia akan menyebabkan anda semua berfikir untuk jatuh, berfikir ataupun terfikir. Akan menyebabkan anda relapse ataupun menangis semula. Kena ingat ya, klien-klien semua, apabila anda relapse, proses nak pusing balik dalam kepulihan itu akan menjadi panjang. Jadi saya berharap sangat klien-klien semua di luar, terutama klien-klien ADK Darah Sebab Pernah semasa PKP ini, jaga diri, jangan kita menjadi relapse. Ingat ya, sesi ataupun kelas-kelas saya sebelum ni, saya ada bercakap tentang trigger. Saya ada bercakap saya pernah bercerita tentang trigger dalaman, trigger luaran, dan saya selalu ingatkan kita kenal pasti. Kenal pasti trigger kita sendiri, baru kita boleh nak mengatasi masalah yang ada dalam diri kita. So hari ini saya bercakap tentang trigger emosi. Jadi kenal pasti trigger emosi anda. Luahkan dengan cara menulis. Dan sekiranya anda berasa masih lagi trigger itu mengganggu diri anda, boleh cari saya. Boleh hubungi saya. Dan kita pun seperti klien AADK Sebab Pernah, kita ada group. Jadi klien-klien boleh berhubung terus dengan saya ataupun pegawai-pegawai pemulihan yang lain. Saya rasa hanya setakat ini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di dalam siri video yang berlainan, ataupun kita boleh berjumpa mungkin di dalam sesi-sesi yang akan dibuat secara online oleh pihak rawatan perubatan dan pemulihan AADK Darah Sebab Pernah. Sekali lagi saya mendoakan klien-klien semua dan tuan-puan di luar sana berada dalam keadaan sihat, dirahmati, dan sama-samalah kita jaga kita ikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN. Sekian, terima kasih, sehingga berjumpa lagi. Bye.